Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat datang Tuan Hams dari Kota Kinabalu. Waalaikumsalam Syira. Apa khabar? Tuan Hams apa khabar? Kota Kinabalu jelas suara? Syira suara jelas Okey. Terima kasih doktor. Selamat datang doktor. Suara okey doktor Jelas Suara boleh komen suara tak? Suara okey? Malam ni saya landscapekan phone saya. Mudah-mudahan harap-harap malam ni kita boleh dapat penuh skrin Tak berlaku lagi isu macam dah 2 hari lepas, dah 2 hari, dah 2 malam yang lepas. So saya terpaksa rotate screen saya daripada bentuk landscape kan. Harap-harap hari ni kita boleh dapat tak ada lagi masalah isu tak ada lagi masalah ataupun isu tak nampak Okey, alhamdulillah doktor jelas. Alhamdulillah Syira pun okey jelas. Tuan Hams KK okey Kota Kinabalu. Kajang okey, Syira okey, Tuan Haji okey. Okey. Mak salat tinggi okey mak Jelas mak salat tinggi. Batuk sikit malam ni, banyak minum ais. Aduh, haus. Seronok sangat minum air sejuk Okey, so InsyaAllah malam ni kita akan kembali menyambung pengerjaan kita. Hari ni kita bertemu di kelas yang ke-16 untuk kelas pengajian Iqra kita. Hari ni kita masuk kelas yang ke-16 ataupun malam yang ke-16 kelas pengajian kita. Kita akan menyambung kembali pengajian kita, pembacaan kita masih lagi di Iqra 3 muka surat 20 insyaAllah Okey, waalaikumsalam Tuan Ham. Kota Kinabalu jelas, alhamdulillah. Terima kasih. Okey. So hari ni insyaAllah kita akan menyambung bacaan kita di muka surat 20 Iqra 3. Okey. Pada page ini, pada muka surat 20 ini sebenarnya untuk Iqra 3 ni kita sudah pun menamatkan semua topik ataupun semua pelajaran untuk Iqra 3. So maksudnya pelajaran kita yang terakhir untuk Iqra 3 berakhir semalam pada muka surat 19. Okey. Semua topik ataupun semua pelajaran baru untuk Iqra 3 okey mak jelas okey. Terima kasih mak. Soalan tinggi okey mak Okey. So maksudnya semua topik baru ataupun semua pelajaran baru ataupun semua skill kemahiran baru yang kita nak sama-sama kuasai dalam Iqra 3 telah pun kita tamatkan semalam. Semua skill, semua topik, semua pelajaran baru kita dah tamatkan semalam. Okey. Semalam di page yang terakhir kita baca sama-sama semalam, page yang ke-19 adalah merupakan topik yang terakhir untuk Iqra 3. Okey, maksudnya hari ni, malam ni, daripada muka surat 20 ni yang kita nak baca kejap lagi sampailah ke muka surat yang terakhir Iqra 3 iaitu di muka surat 30 adalah helaian-helaian ataupun muka surat untuk latih to be ataupun untuk pengukuhan. Topik baru dah tak ada dah.
Okey. So pelajaran kita untuk Iqra 3 berakhir semalam lah. Okey. So daripada muka surat 20 ni insya-Allah kita akan sama-sama baca sekejap lagi sampai habis adalah untuk latih tubi ataupun pengukuhan. Okey. So secara kesimpulannya untuk Iqra 3 dan saya combine sikit dengan Iqra 2. Waalaikumsalam Syah, selamat datang. Alhamdulillah kita baru start Okey, kesimpulannya untuk saya summary kan pelajaran Iqra 3, kemudian saya ambil sikit pelajaran ataupun topik untuk Iqra 2 di bahagian yang kedua, Iqra 2 kalau kita masih ingat lagi. So saya okey. Saya akan summary kan, conclude kan topik-topik untuk Iqra 2 dan juga Iqra 3 sebab dia ada kesinambungan kan. Okey. So nombor satu. Okey, nombor satu. Secara Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Puan Umi. Okey, alhamdulillah kita baru je mula. Okey. Saya nak summary-kan Okey, untuk Puan Umi lagi siapa lagi? Syah baru masuk, Haji Abdul Latif, Puan Lia ni baru masuk ni kan. Okey. Okey. So saya summary-kan saya conclude-kan topik ataupun pelajaran ataupun skill kemahiran yang kita nak kuasai untuk Iqra 3 dan Iqra 2. So saya summarizekan sekali. Okey, nombor 1. Sumber hijaiyah. Sekarang ni kita dah belajar 3 bentuk baris. Satu kita namakan sebagai baris atas. Kita bunyikan baris atas tu dengan bunyi vokal A, abata saja. Okey. Kemudian kita bunyikan dengan Waalaikumsalam Puan Rosyadah, selamat datang. Dari Puncak Alam Puncak Alam okey jelas suara. Okey, saya sambung Kita dah belajar baris atas, bawah dan depan. Baris atas kalau kita nak samakan, kita nak apa istilahnya? Kita nak samakan lah dengan sebutan kita bahasa Melayu. Baris atas kita samakan dengan bunyi vokal A. So kita baca dengan abata saja. Baris bawah kalau kita nak samakan dengan huruf vokal bahasa Melayu, samakan dengan huruf I. E, B, T, C, G, H. Okey. Bagi depan pula kita akan samakan dengan kalau bahasa Melayu dengan vokal U. Ubutu, sujuhu. Okey, boleh Okey. So baris atas abata, bagi bawah EBT, bagi depan ubutu. Okey. Secara asasnya, secara basicnya wajib dibaca dengan kadar satu harakat saja. Okey, satu harakat ini adalah tempoh kadar bacaan panjang dia. Timing dia bacaan panjang. Okey. Macam yang saya jelaskan itu hari, berapa timing bacaan panjang. Kalau kita sukat masa gunakan minit dan saat kan. Okay, untuk bacaan Quran kita gunakan harakat. Okey, kadar harakat, kadar panjangnya satu harakat itu sekadar keluar bunyi terus stop. Contoh itu satu harakat lah. A, ba, ta, sa, ja, i, b, t, u, bu, tu. Sekadar keluar je bunyi huruf terus stop. Tu kadar satu harakat. Okey. So secara asasnya, basicnya, semua huruf hijaiyah yang berbaris wajib dibaca dengan kadar satu harakat sahaja. Okey? Kecuali apabila hadirnya huruf mat kita panggil Okey, huruf mat ataupun ada tanda-tanda tertentu yang hadir pada huruf-huruf hijaiyah tadi, huruf-huruf Quran tadi yang berbaris atas, bawah, depan, yang menyebabkan huruf yang berbaris tersebut wajib dibaca dengan kadar 2 harakat. Okey? Okey, selamat datang Tuan Ruzi Hadi. Okey. Okey, untuk baris atas, okey, saya ulang Untuk baris atas kita wajib membacanya dengan kadar satu harakat kecuali dalam 2 keadaan. Keadaan yang pertama ialah selepas huruf yang berbaris atas adanya huruf alif yang tidak bertanda. Alif kosong, alif yang tak ada baris, yang pertama. So lepas huruf berbaris atas ada huruf alif kosong, alif yang tak bertanda, maka huruf yang berbaris atas tu wajib dibaca dengan kadar panjang 2 harakat. Oh, dahsyat Tuan Rizal ni, thank you ni. Okey, yang pertama. Situasi yang kedua ialah apa saja huruf yang berbaris atas wajib dibaca dengan panjang 2 harakat apabila selepasnya ada huruf alif kontut, alif pendek. Pun sama juga keadaan dia. So 2 keadaan. Baris atas hanya wajib dibaca dengan 2 harakat panjangnya apabila selepas huruf berbaris atas tu adanya huruf alif yang tak bertanda, alif kosong dengan alif pendek, alif kontut. 2 keadaan 2 kes. Baris bawah EBT pun sama juga. Asalnya, basicnya, permulaannya wajib dibaca dengan kadar 1 harakat kecuali dalam 2 keadaan, iaitu selepas huruf hijaiyah ataupun selepas huruf Al-Quran yang berbaris bawah itu tadi. Selepas huruf yang berbaris bawah itu adanya huruf ya yang tak ada tanda, yang tak ada baris, huruf ya kosong, maka huruf
yang berbaris bawah sebelum huruf ya kosong tu wajib dibaca dengan kadar satu harakat. Keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua ialah apabila huruf hijaiyah yang berbaris bawah tadi selepasnya ada huruf macam huruf V sengit tu Okey, huruf V sengit nanti kita akan tunjuk nanti. Kita dah tengok dah pun hari tu kan. Macam huruf V tu, huruf V macam ni kan. Tapi dia V menentang macam tu, sengit macam tu. Okey. Tu kira macam short form bagi ya lah. Fungsi dia sama macam ya. Pun wajib dibaca dengan kadar 2 harakat. Hanya dalam 2 keadaan saja. Selepas huruf yang berbaris bawah adanya huruf ya kosong tak bertanda ataupun huruf V yang sengit tu, V menentang tu. Okey, V nak jatuh tu kan. Okey. Kemudian huruf yang berbaris hadapan kita baca dengan ubutu pun sama juga dalam 2 keadaan sahaja. Wajib dibaca dengan panjang 2 harakat apabila selepas huruf yang berbaris hadapan adanya huruf waw yang tak ada tanda, yang tak ada baris waw kosong. So, wajib dibaca dengan 2 harakat, keadaan yang pertama. Ataupun selepas huruf yang berbaris hadapan tadi, ubutu tadi, adanya huruf waw kecil aja di bawah. Di bawah ada huruf waw kecil. Waw kecil tu sama kecil saiz ataupun saiz dia sama dengan baris. Okey, dia tak sama saiz dengan huruf. Bukan saiz normal huruf. Okey. So dalam 2 keadaan juga. Huruf yang berbaris hadapan ubutu suju kena dibaca ataupun wajib dibaca dengan panjang 2 harakat apabila selepas huruf yang berbaris hadapan tadi, lepas dia ada huruf waw yang tak ada apa-apa tanda, waw kosong, ataupun ada huruf waw kecil. Waw kecil ni pun sama juga, tak ada apa-apa tanda juga. Okey, boleh So itu kesimpulan ataupun conclusion ataupun kemahiran yang kita nak kuasai untuk Iqra' 2 dan juga Iqra' 3. Okey, so daripada page 20 yang kita akan baca sekejap lagi ni sampai ke muka surat terakhir Iqra' 3, iaitu muka surat 30 adalah untuk latih tubi dan pengukuhan untuk Iqra' 2 dan 3. Okey. Okey, kita sama-sama baca, kita rujuk. Okey. Saya zoomkan sikit Okey, saya harap tak ada isu skrin malam ni Boleh nampak penuh tak? Skrin boleh nampak dengan penuh Boleh komen sikit tak? Kalau tak saya kena adjust sikit. Okey Tuan Hams, Puan Rosyada. Oh, tak nampak penuh. Nanti saya akan gerakkan ke muka surat bawah lah. Nanti bila kita dah baca, kita akan turun macam tu lah. Okey. Boleh Sebab semalam ada isu tak nampak separuh kan. So saya landscape kan, lintangkan phone saya malam ni. Okey, Puan Lia okey. Okey, boleh Okey, kita sambung. Untuk latih tubi ataupun pengukuhan untuk Iqra' 2 dan 3. Kita bermula di muka surat 20. Okey, Iqra' 3 insya-Allah. Okey, sama-sama kita baca. Kalau ada sebarang masalah, ada kemusykilan, saya harap boleh terus ajukan di ruangan komen. Memang tak penuh doktor. Tak penuh yang bawah lah. Nanti saya akan gerakkan phone ni ke bawah macam tu. Okey. Boleh selamat datang. Tak penuh. Sebelah kanan nampak penuh. Okey. Nak buat macam biasa sebab kalau saya nak rotate balik skrin dia tak boleh dah. Sebab kita dah go live kan. Saya teruskan macam ni lah Malam esok saya balik normal lah. Okey. Boleh Okey, boleh. Okey. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba. Kita baca sama-sama Tak nampak penuh. Sebab semalam baru ni ada isu. Muka surat tu nampak separuh je. Yang sebelah sini tak nampak baru ni. Dah 2 malam dah. Syira nak buat macam biasa malam esok lah saya buat balik macam biasa. Sebab kalau kita dah go live ni, saya pernah buat baru ni, saya rotate balik skrin, dia tak boleh. Bila kita dah go live, kita tak boleh nak rotate skrin. InsyaAllah malam esok saya cuba balik pada asal lah. Yang kanan tak nampak. Sebelah kiri memang separuh. Nanti saya akan gerakkan. Yang penting muka surat 20 ni. 20 nampak jelas Yang penting kita nak fokus muka surat 20 dulu. Nanti dah habis sampai tu, saya akan gerakkan skrin ke bawah. Okey, saya teruskan Okey, kita cuba dulu yang page 20 dulu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Pertama kita nak jaga. Mana pertama? Yang pertama,
Mana? Tak pertama ni satu Malaysia. Yang pertama kita nak jaga makhraj huruf jaga. Yang kedua kita nak jaga panjang dan pendek. Bacaan panjang dan pendek. Okey, dua benda yang kita nak fokus dan kita nak jaga sepanjang bacaan kita malam ni insya-Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Azilu yuziluna fakhalaqahu ajizu yujizuna waja'alahu aqimu yuqimuna wa rasulahu. Ke kanan sikit nak ke kanan lagi Okey, macam tu. Okey. Okey, kita sambung afidu yufiduna salatahu. Okey. Okey, kita sambung. Saya gerakkan okey, boleh Mana kita tadi? Okey, sambung kita sambung di sini. Atiku yutikuna amarahu atiu yutiuna famara'a amitu yumituna fi suhufi. Okey, boleh Okey, kita gerakkan phone sikit ke muka surat 21. Okey. Okey, macam tu. 21 Okey, boleh Okey, setakat ni okey tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sekalian, okey, boleh follow setakat ni okey, saya sambung lagi Kalau ada masalah tak nampak, harap dapat terus komen kat ruangan komen supaya saya boleh buat tindakan sikit lah kan, boleh buat. Okey, saya sambung okey. Ya khafuna yasukuna la yufuna yuhituna yudhi'una yuriduna faja'alu wa dhalamu ladhuku janahu lanudhiquhu fa'aqaruha. Okey, boleh Okey. Tuan Hams, okey, alhamdulillah jelas saya turunkan. Syah Syira okey kita turunkan ke bawah. Okey. Okey. Manamiha khati'ina satajiduni ma'ishataha fatuba biyaminihi manazila idza qada warithina bijahazihi syaghafaha masyariqa. Okey, alhamdulillah. Okey Syah Syira boleh komen okey ke? Okey, alhamdulillah. Sahabat-sahabat yang lain, tuan-tuan perempuan yang lain okey muslimin muslimat yang lain yang bersama kita malam ni okey boleh follow nampak semua bahagian yang kita baca sama-sama tu. Okey, kita teruskan bacaan di muka surat 22. Okey, kita sambung Yang kita fokus
dua perkara penting yang kita nak jaga. Satu, kemahiran ataupun skill di Iqra 1 yang kita kena maintain sampai bila-bila. Kata guru saya sampai hari kiamat kena jaga, iaitu makhraj huruf. Yang kedua, kemahiran ataupun skill yang kita kuasai dalam Iqra 2 dan 3, iaitu bacaan panjang dan pendek. Okey, so dua benda, dua kemahiran ni yang kita nak kena jaga. Sebab nanti bila kita masuk Iqra 4 nanti, dah ada skill baru ataupun kemahiran baru pula yang kita nak kuasai. Okey, so yang ni kita kena mantapkan dua kemahiran yang penting ni. Okey, makhraj huruf dan juga kaedah ataupun cara bacaan panjang dan pendek. Okey Syah, okey, Puan Umi okey Okey, alhamdulillah, kita teruskan. Nakisuhu walabithu mafatihahu. Okey, ni ada juga kes di kalangan pelajar saya yang confused. Okey, ada dua huruf ta dengan ha yang bertindih kan. So dalam kes yang macam ni, kalau dalam keadaan yang biasa, kita akan baca huruf hijaiyah daripada kanan ke kiri. Okey, dalam keadaan biasa normal, urutan kanan ke kiri, baris pun kanan ke kiri. Tapi dalam kes yang macam ni, dua huruf yang berada pada satu kedudukan selari yang bertindih, kita akan baca huruf yang di atas, kemudian baru huruf yang di bawah. Huruf di atas huruf ta, baru baca huruf yang di bawah, iaitu huruf ha. Okey, baca huruf yang di atas dulu, baru baca huruf yang di bawah. Sekiranya huruf tu bertindih macam ni, berada pada kedudukan selari. Baris tetap urutan dia tak boleh bertindih, dia still kena susun daripada kanan ke kiri. So dari segi huruf, kita baca huruf yang atas ta, kemudian diikuti dengan huruf di bawah, huruf ha. Baris, ambil baris yang belah kanan dulu. So baris yang belah kanan adalah huruf bagi bawah. So bagi bawah ni untuk ta lah, ti. Lepas tu barulah kita ambil baris yang ke kiri, iaitu baris atas untuk ha. Boleh Okay, sebab ada kes pelajar yang confuse nak baca huruf yang mana. Okay, dari segi baris pun confuse, huruf pun confuse. Okay, so dari segi huruf, kita baca huruf yang atas dulu, baru huruf bawah. Baris, pilih huruf baris yang lebih ke kanan untuk huruf atas, baris yang ke kiri sikit untuk huruf yang berada di bawah. Okey, boleh Okey, kita baca sekali lagi. Mafatihahu. Okey, ni menarik juga, satu lagi. Jaga dua huruf yang berdekatan makhrajnya. Ha pedas dengan ha yang tak pedas, ha bulat. Ha dengan ha. Hi dengan hu. Okey. Ha. Tihahu. Jangan tihahu. Kadang biasa sangat dibaca dengan mafatihahu, tihahu. Salah. Kita baca dua huruf yang berbeza dengan bunyi makhraj yang sama, dengan bunyi huruf yang sama. Sedangkan dua huruf yang berbeza, makhraj pun berbeza. Tiha, ha pedas. Tihahu. Ni ha tak pedas. Okey, sekali lagi mafatihahu. Okey, boleh sambung. Fawakazahu kalihuna. Okey, kalihuna. Kitabahu tazudani syuhumahuma la ya'uduhu saghiruna subulana sabiru. Okey, setakat ni okey Okey, kita gerakkan phone kita ke bawah, skrin kita ke bawah. Okey, kita sambung lagi khati'ina lima yuha kharaku lahu zuhurihi fa'aqaruha tubashiru karihuna talumuni la tanabazu yuzauna maqalidu yaisu. Okey, boleh Okey, kita sambung ke muka surat berikutnya, iaitu muka surat 23. Okey, surat 23 surat 3. Sambung. Okey, muka surat 23 ni okey,
Kalau sebelum ni kita baca satu perkataan demi satu perkataan kan, sebelum ni kan, satu perkataan. Iqra 3 ni, muka surat 23 dan ke atasnya kita mula menggabungkan bacaan 2 ke 3 perkataan. Kita mula menggabungkan lebih daripada satu perkataan dalam satu-satu bacaan, satu-satu baris ayat ni. Kita mula menggabungkan beberapa perkataan dalam satu-satu bacaan. Okey, menggabungkan bacaan beberapa perkataan. Okey. Okey, kita terus sambung. Jaga kadar bacaan panjang dan pendek Okey, kita sambung. Wa idza sa'alaka ibadi. Okey. Biasanya, dalam contoh ayat ni, biasanya kesalahan yang berlaku ialah apabila kita baca dalam satu ayat pendek ni ataupun dalam satu frasa ni macam ni, kebiasaan dan kebanyakan, banyak sangat pelajar saya ketika membaca potongan ayat ni di Iqra 3 ni, page ni, mereka akan memanjangkan bacaan ka ni selalu sangat. Za panjang okey lah, sebab memang za ni wajib dibaca panjang sebab selepas za adanya huruf alif yang tak bertanda kan. Ka wajib dibaca dengan kadar satu harakat sahaja, kerana selepasnya tidak wujud huruf alif panjang ataupun huruf alif pendek, tak ada. Tapi common error, kesalahan yang biasa, sangat biasa, sangat banyak kesalahan yang berlaku apabila ka ni turut dibaca panjang. Sebab apa? Sebab apa mengambil masa untuk menjeling perkataan ataupun huruf selepasnya. So biasanya dia akan jadi macam ni. Kebanyakan pengalaman saya, dah hampir 10 tahun ni, ini tempat yang kita kata macam jerangkap samar lah. Yang biasa sangat berlaku kesalahan. Kesalahan apa? Kesalahan dia dipanjangkan bacaan. Sebab apa? Sebab nak ambil masa untuk jeling perkataan berikutnya. So dia biasanya akan berlaku kesalahan bacaan yang macam ni. Wa idza sa'alaka ibadi. Ka tu terpanjang. Mungkin dalam keadaan kita tak sedar, tak perasan. Sebab apa? Sebab masa ka tu kita nak jeling huruf sebelah ni, tak perasan ka tu kita dah panjangkan dia lebih pada satu harakat. Sa'alaka ibadi. Dah salah dah. Ini kesalahan yang sangat banyak berlaku di kalangan para pelajar. Okey, so hati-hati. Okey, so kita teruskan. Sa'alaka lakai. Jangan lakai. Dah lebih 2 harakat. Dah lebih 1 harakat. So itu kesalahan bacaan amat. Tempat yang tidak boleh dibaca panjang, kita panjangkan bacaan. So jaga. Lakai. Boleh Wa idza sa'alaka ibadi. Okey, boleh? Sini pula berikutnya. La Yusufu wa akhuhu. Kat sini pula dia punya jerangkap samanya kat sini. Sangat banyak berlaku kesalahan bacaan. Fu ni dibaca dengan kadar 2 harakat ataupun lebih pun kadang ada. Lebih pada 1 harakat. Sebab apa? Berdasarkan pada pengalaman saya mengajar, berlakunya kesalahan bacaan dipanjangkan sini sebab apa? Sebab kita ambil masa, pelajar biasanya akan ambil masa untuk nak jeling huruf ataupun jeling perkataan selepasnya. Dalam proses nak jeling, nak baca, nak eja huruf sebelah ni, tak perasan fu ni terpanjang. So kalau ada sekiranya ada di kalangan kita malam ni yang bermula di peringkat yang terlalu asas, terlalu basic, okey, kalau berlakulah situasi macam tu, so saya syorkan macam mana kita stop dulu, break dulu kat sini supaya mengelakkan berlakunya kepanjangan bacaan di tempat yang tidak boleh dibaca panjang. So maksudnya kalau katalah kita masih lagi mengangkat-angkat membaca, so untuk elakkan daripada kita terpanjang membaca tempat ataupun huruf yang tak boleh dibaca panjang, langkah keselamatannya ialah kita break dulu sini, stop dulu sini, baru kita akan jeling sini, mula bacaan balik di sini. Macam contohnya macam ni La Yusufu. Kita stop sebab kita nak maintain fu ni tetap kekal dibaca dengan 1 harakat. Lepas tu baru kita jeling. Contoh kita baru nak eja kan. Baru boleh dapat baru wa akhuhu. Macam tu. Jangan sampai sebab kita nak ngeja ni, nak mengagak huruf ni, kita tak perasan fu dah terpanjang. La Yusufu wa akhuhu. Pasal tak? Banyak sangat berlaku kes macam tu. So hati-hati, jangan sama sekali kita terlebih ataupun terlajak kadar bacaan panjang di tempat yang tak boleh langsung dibaca panjang. So kalau berlakulah
Okay, semacam yang saya sebutkan tadi, kita dalam proses yang masih lagi mengangkat. Langkah keselamatan ialah kita break dulu ataupun stop dulu kat situ. La Yusufu. Baru jeling, cuba eja. Okey, dah dapat tangkap, sambung. Wa akhuhu. Daripada kita, sebab dalam proses nak mengeja tadi, nak membaca tadi, nak cuba nak ngagak huruf apa tadi, kita terpanjang huruf sebelumnya. Dalam keadaan huruf tersebut tidak boleh dibaca panjang. Okey, jelas maksud saya okey. Tapi kalau boleh, dalam kata apa, ambil masa, slowly kita cuba praktis menyambungkan bacaan dengan kadar harakat yang tepat lah. Sufuwa. Okey, la yusufuwa, macam tu. Okey, boleh la yusufu wa akhuhu. Okey, kita sambung. Nasiyahu tahuma. Kat sini biasa jarang berlaku kesalahan. Sebab ya ni dibaca panjang, memang kena baca panjang. Hu pun sama, memang wajib dibaca panjang. So kat sini, ayat ni biasanya jarang berlaku kesalahan bacaan biasanya. Okey, saya ulang Nasiyahu tahuma. Okey, berikutnya wa kharaqu lahu banina. Okey, sini ada printing error juga. Sini ada, sepatutnya ada huruf waw kecil di bawah ni. Sebab dia kena baca 2 harakat. Ada waw kecil tu Boleh nampak boleh boleh jelas kan. Situ ada tertinggal printing error. Sepatutnya situ ada waw kecil. Okey. Suhu tu dia baca panjang. Okey, kita baca balik. Wa kharaqu lahu banina. Okey, boleh sambung. Aruni madza khalaqu. Okey, ayat ni pun biasa okey. Ni tak ada isu. Jarang ada, tapi tak banyak lah berlaku kesalahan bacaan berbanding dengan 2 ayat yang first tadi. Sebab ni memang banyak tempat yang dibaca panjang. Okey, kita baca lagi sekali Aruni madza khalaqu. Okey, seterusnya. Wa kafa bina hasibina. Boleh sekali lagi. Wa kafa bina hasibina. Okey, kita sambung. Hadhihi bida'atuna. Sekali lagi Hadhihi bida'atuna. Okey, kita sambung. Wa thulatha wa ruba'a. Okey, sini ada jelangkap sama kat sini. Banyak sangat berlaku kesalahan bacaan apabila tha ni dipanjangkan lebih pada 1 harakat. Kesalahan yang berlaku macam ni. Wa thulatha wa ruba'a. Dalam proses masa kita sebut huruf tha tu, dalam proses untuk menjeling, membaca, mengeja huruf selepas dia, tak perasan. Tha tu sebenarnya kita dah baca dia lebih pada 1 harakat dah. Berlakulah kesalahan bacaan dari segi kadar bacaan panjang. Sebab sini tak boleh dibaca panjang. Okey, so sama juga skill je macam tadi. Kalau kita masih lagi dalam proses merangkak-rangkak membaca, so disyorkan supaya kita stop dulu. Wa thulatha. Tak apa, boleh berhenti. Asalkan kita tak buat kesalahan tajwid Okey, lepas tu baru kita pergi huruf ataupun perkataan sebelah, dah dapat bacaan, baru kita sambung. Waruba'a. Peringkat awal, step. Itu step-step bacaan lah. Wa thulatha waruba'a. Okey, lepas tu slowly kita sambung. Wa thulatha wa thulatha wa. Nampak? Thawa. Bukannya thawa. Thawa. 1 harakat. Wa thulatha wa ruba'a. Okey, boleh Okey, kita sambung lagi. Okey, kita gerakkan skrin ke bawah. Okey. Okey, kita sambung berikutnya di bawah. Qalu taqasamu. Okey. Qalu taqasamu. Okey, ni biasa okey, tak ada masalah. Yang ni biasanya jarang berlaku isu. Bima. Jangan confuse ni. Ni ada titik bawah, B bagi bawah. Ni mim. Ma Bima kasabu ma taraka. Sekali lagi.
bima kasabu mataraka. Okey, boleh sambung berikutnya. Okey, kita baca sikit apa yang ditulis kat sini. Bacaan boleh terputus-putus, macam yang saya sebutkan tadi lah, macam saya buat demo tadi. Asalkan betul walaupun lambat. Okey, apa yang kita nak jaga betul kat sini? Satu, betul dari segi makhraj huruf, sebutan hurufnya betul. Yang pertama. Betul yang kedua ialah dari segi kemahiran yang kita tengah praktis sekarang, iaitu betul dari segi panjang dan pendeknya. So biar putus-putus, asalkan makhraj betul, panjang pendeknya betul. Daripada kita baca terus sambung. Boleh baca sambung, antara perkataan-perkataan tu boleh join terus, tapi makhraj salah, panjang pendek pun salah. Contoh macam yang saya buat contoh tadi lah. Kalau kita contoh boleh baca sambung terus, tapi dah banyak berlaku kesalahan panjang pendek dah salah. Wa thulatha wa ruba'. Sekali dengar macam okey, sebab boleh baca join terus, sambung tanpa henti. Tapi tak perasan tha dah panjang dah. Kesalahan bacaan pada tha, memanjangkan tempat yang dibaca pendek. Lebih baik kita stop, putus-putus. Wa thulatha wa ruba'. Lepas tu pelan-pelan praktis untuk sambungkan. Daripada terus baca sambung dalam keadaan salah panjang pendeknya. Okey. Itu maksud di sini. Bacaan boleh putus-putus di peringkat awal. Takkanlah sampai bila-bila pun putus kan. Di peringkat awal tak apa, tak ada masalah. Kita lesen P kan. Salah sikit-sikit polis tak saman lagi kan. Ada lesen besar nanti tak boleh lah. Lesen P ni okey lagi. Okey. Asalkan betul panjang dan pendeknya, makhraj hurufnya, walaupun lambat tak kisah. Okey. Okey, kita sambung teruskan sikit lagi kita habiskan page ni insya-Allah. Setakat ni je untuk malam ni Qala ma nahakuma. Sekali lagi Qala ma nahakuma. Okey, kita sambung. Libasahuma liyuriyahuma. Ayat ni kontroversi sangat. Ramai sangat pelajar saya yang membaca Iqra 3 ni kat sini sangkut. Ramai sangat. Sangkut kat mana? Libasahuma okey, liyuriya ni sangkut. Disebabkan nampak sini dia agak macam berbelit sikit kan, huruf-huruf tu. So biasa kesalahan berlaku ialah bacaan huruf tu tengah langgang satu lah, kemudian panjang pendek So slow down. Kalau perlu kita turun ke gear rendah. Turunkan ke gear rendah. Ni awas. Kawasan bahaya ni, kita menuruni bukit curam kan. Ibaratnya kalau kita mandu kereta tu, kalau kereta manual tu, kita boleh turun ke gear rendah. Sebab kita sedang bukan mendaki bukit ni, turun bukit ni, kawasan berbahaya ni. So slow down speed, bukan slow down volume Kadang setengah orang dia faham, bila saya kata slow down, dia pergi baca selan, perlahan suara. Bukan perlahankan suara, perlahankan kelajuan. Supaya tadilah, walaupun lambat, tak apa lambat, asalkan betul panjang pendek, betul bacaan huruf dia. Okey. Okey, kita sambung Libasahuma liyuriyahuma. Jaga li satu harakat, huruf yang kedua u satu harakat juga. Ri pun satu harakat. Ni kadang ramai orang confuse. Ri satu harakat je, sebab walaupun selepas dia ada huruf ya, tapi ya ni ya berbaris harapan. Kalau ya ni tak berbaris, ya kosong, betul ri panjang. Tapi disebabkan selepas ri tu ada ya yang berbaris, maka ri tu tak boleh baca panjang. Kalau selepas ri tu ya yang tak ada baris, betul ri baca panjang. Okey, jelas So li, yu, ri semua satu harakat. Ya satu harakat juga. Hu satu harakat. Ma barulah panjang dua harakat sebab selepasnya ada alif. Li yuriyahuma. Sini slow down sikit. Sebab kalimah ni, perkataan ni banyak sangat. Okey. Waalaikumsalam. Tak apa. Nanti boleh tengok rakaman. Puan Nur Zaya dari Seri Putera. Okey. Ni jiran Dr. Izhar ni. Jiran Dr. Izhar. Dr. Izhar UKM Dr. Izhar ke Dr. Azhar kan? Lupa lah. Izhar. Okey. Okey. So saya ulang So ini kawasan kemanangan cerung berbahaya ni. Majoriti pelajar saya yang membaca Iqra 3 di muka surat ni, selain pada ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, ni biasa kawasan yang berlaku kemanangan kawasan yang selalu kerap berlaku kesalahan bacaan di kalimah ini. Ayat ni di kalimah ini. Kadang sampai 10 kali ulang So saya nak remindkan lah. So slow down speed kita kat sini. Fokus pada sebutan huruf, makhraj yang betul, tepat.
ikut susunan huruf yang betul berserta kadar bacaan panjang pendeknya juga yang tepat. Kita sambung Sekali lagi kita cuba. Libasahuma liyuriyahuma. Sekali libasahuma liyuriyahuma. Okey, boleh kita sambung. Berikutnya ibadaka solataka. Okey, ni pun hati-hati. Kerap juga dibaca dengan solawataka. Hati-hati. Okey, untuk makluman saya dah terangkan sebelum ni, kalau dalam Al-Quran Mushaf Indonesia, Al-Quran yang dicetak di Indonesia, Mushaf Indonesia, kalau tulisan yang kaedah macam ni, kaedah penulisan yang macam ni, kalau untuk Al-Quran Indonesia sahaja memang dibaca dengan solawataka. Untuk Al-Quran cetakan Indonesia. Sebab macam yang saya dah jelaskan panjang lebar sebelum ni kan, Mushaf Indonesia memilih, ataupun ulama' di Indonesia, jumhur ulama' dia orang sepakat memilih kaedah penulisan berdasarkan kepada pandangan mazhab yang berbeza dengan kita. Dia mengikut aliran mazhab, dia bukan mazhab fiqh, mazhab penulisan Al-Quran. Cara Al-Quran itu ditulis pun ada khilaf ulama' dan ada beberapa pandangan. So Indonesia dia memilih pandangan ulama' yang berbeza. Dia follow mazhab penulisan Al-Quran yang berbeza. Kaedah penulisan Al-Quran di Malaysia sama dengan Arab Saudi. So kalau mengikut kaedah penulisan Al-Quran dalam mazhab cetakan Malaysia dan Arab Saudi, kita akan membaca dengan solataka. Sebab mengikut mazhab penulisan Al-Quran yang Malaysia follow dan juga Arab Saudi pun sama, alif pendek ni hanya berfungsi untuk memanjangkan bacaan sahaja. Dia tidak berfungsi sebagai, kalau kita bahasa Melayu, sebagai huruf vokal. Dia tak berfungsi untuk mengeluarkan bunyi makhraj huruf. So alif pendek hanya berfungsi sebagai huruf mat yang memanjangkan bacaan huruf yang berbaris atas sebelum dia, iaitu huruf la, huruf lam tapi berbeza dengan Indonesia. Sebab tu kerap kali berlaku kesalahan bacaan. Ada di kalangan kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya, pelajar saya yang dah membeli Al-Quran Indonesia, tempat yang macam ni selalu berlaku kesalahan berlaku kesalahan. Okey, kita ulang So, apa pun kaedah pembacaan kita dan juga penerangan yang saya buat sepanjang kelas kita, tanda-tanda bacaan dan sebagainya, semua berdasarkan kepada Al-Quran cetakan Malaysia dan Arab Saudi sahaja. Hanya terpakai untuk Mushaf Malaysia dan Arab Saudi saja. Tak terpakai untuk Mushaf Indonesia. Okey. Ni bagi sahabat-sahabat yang baru kali pertama join yang belum pernah dengar lagi, ini untuk makluman saya sambung solataka. Sambung yang terakhir. Ala syakilatihi. Sekali lagi. Ala syakilatihi. Okey. Kita berakhir di sini malam ni, boleh So kita mula muka surat 20, 21, 22, 23. Kita berakhir muka surat 23 malam ni. InsyaAllah malam esok kita akan bertemu lagi di kelas yang ke-17. Kelas kita yang ke-17 malam esok insyaAllah. Kita akan sambung bacaan kita masih lagi dalam Iqra' 3, muka surat. Kita akan sambung esok muka surat 24 sehingga ke akhirnya insyaAllah. Kalau sempat kita habiskan malam esok untuk Iqra' 3 kalau sempat Cuma untuk ni saya terpaksa slow down sikit sebab kita dah mula membaca kombinasi beberapa kalimah ataupun kombinasi beberapa perkataan dalam satu ayat. Dalam satu ayat pendek dalam satu frasa, kita dah mula membaca kombinasi beberapa kalimah ataupun kombinasi beberapa perkataan. Kemudian saya akan fokus tempat-tempat yang saya namakan, saya gelarkan sebagai tempat-tempat jerangkap samar. Tempat-tempat bahaya yang selalu berlaku kemalangan. Tempat-tempat yang selalu sangat berlaku kesalahan bacaan. Berdasarkan kepada pengalaman saya mengajar dah dekat 10 tahun ni, saya akan fokuskan, highlightkan kat mana tempat-tempat yang selalu sangat berlaku kesalahan bacaan, panjang dan pendek, khususnya. Sebab kita dalam Iqra' 3 kan, khususnya. So mungkin agak ambil masa sikit saya slow down sikit Sebelum ni kita baca satu perkataan kan. Sekarang ni kita baca beberapa kombinasi perkataan. Kemudian saya akan fokus tempat-tempat yang selalu sangat berlaku kesalahan bacaan Okey, insya-Allah. So hari ni kita berhenti di muka surat 23. InsyaAllah malam esok kita akan bertemu
di malam yang ke-17. Bukan 17 Ramadan di malam kelas kita yang ke-17. Sebab kita buat kelas malam kan. Esok dah ikut hari ni Senin kan. Esok dah 12. Esok 12 Ramadan. Esok 12 Ramadan. So malam ni kita hari ni kita menunaikan puasa hari ke-11 Ramadan, tarawih hari yang ke-12. Esok kita akan menunaikan ibadat puasa masuk hari yang ke-12. Okey. So insya-Allah malam esok kita akan bertemu dalam kelas yang ke-17, masih lagi di Iqra 3 insya-Allah. Kita akan sambung bacaan di muka surat 24 dan seterusnya insya-Allah. Okey. So saya rasa setakat itu saja malam ni. Saya pohon seperti mana biasa jutaan kemaafan atas segala salah silap, tersasul, terkasar bahasa ke kalau ada, menyinggung perasaan ke kalau ada, segala salah silap saya pohon maaf. Kalau ada sebarang kesalahan dalam penerangan saya, dalam kaedah sebutan saya, kalau ada silap, sudi-sudilah saya mengalu-alukan teguran, boleh tegur saya. Sebab saya pun insan yang lemah kan. Bumi mana yang tidak ditimpa hujan lah. Walaupun saya bukan bumi, saya orang. Tapi maksudnya orang mana yang tak buat silap kan. Kadang-kadang kita tersasul juga kan. So kalau ada kesalahan, mohon beri teguran kan. Sama-sama kita improve bacaan kita. Yang kedua, saya ucapkan jutaan terima kasih buat semua sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sekalian yang bersama-sama dengan saya pada malam ni. InsyaAllah harap kita dapat bertemu lagi pada malam esok. Terima kasih Puan Syada. Harap kita dapat bertemu lagi pada malam esok, waktu yang sama. Kita akan sambung pengajian kita masih lagi di Iqra 3 menyambung bacaan di muka surat 24 dan seterusnya. InsyaAllah kalau sempat kita cubalah, tapi saya tak nak rushing kita tak nak rushing sangat. So kita cuba sedaya upaya, kalau boleh kita tamatkan Iqra 3 malam esok, kita cuba. Kalau tak dapat, kita tengok setakat mana yang sempat lah. Cuma saya punya, apa nak sebut istilah dia, panggil apa teaser saya nak sebut tak pandai. Teaser untuk Iqra 4 nanti. Untuk Iqra 4 saya nak iklankan sikit. Iqra 4 nanti, bila kita masuk Iqra 4 nanti, Iqra 4 adalah salah kita akan melalui satu pengalaman yang menakjubkan. Okey. Sebab apa? Nanti Iqra 3 bermula pada Iqra 4, 5 dan 6 akan lebih banyak lagi pelajaran tajwid yang akan kita sama-sama pelajari. Okey, bermula pada Iqra 4. Okey. So saya mohon kalau boleh, yang pertama saya punya besar sangat harapan saya, yang kalau boleh mulai daripada Iqra 4 nanti, kalau boleh jangan miss kelas. Kalau miss pun saya minta tolong sangat supaya tengok balik rakaman. Sebab mulai Iqra 4 dan seterusnya akan banyak benda yang akan kita pelajari. Terlalu banyak. Dan antara perkara penting yang kita akan mula pelajari di Iqra 4 dan seterusnya ialah kesalahan bacaan yang terlalu banyak dilakukan oleh orang kita. Nanti saya akan highlight Iqra 4 tu sendiri. Dalam Iqra 4 tu sendiri, kita akan sentuh balik pasal makhraj huruf. Bagaimana membunyikan huruf hijaiyah bila berbaris mati. Itu sebenarnya walaupun nampak simple, membunyikan huruf hijaiyah bila berbaris mati, berbaris sukun baris sukun. Nampak simple, tapi sebenarnya hakikatnya, realitinya terlalu banyak kesalahan bacaan yang dilakukan oleh orang kita. Kalau saya nak kata, dulu kalau 10 orang yang saya jumpa, 11 orang akan buat kesalahan bacaan dekat Iqra 4. 10 orang yang saya jumpa, 11 orang akan buat kesilapan tu. Siapa orang ke-11? Saya sendiri pun silap juga dulu kan. 10 orang yang saya jumpa, 11 orang silap. Termasuk saya kan, orang yang ke-11. Kan? Terlalu banyak. Sebab salah satu faktornya ialah ada huruf-huruf hijaiyah Al-Quran yang tiada langsung dalam sebutan bahasa Melayu. Kemudian akan jadi isu. Sebab tu pengalaman saya di Iqra 4, kebanyakan pelajar saya yang bermula daripada Iqra 1, mereka akan ambil masa yang terlalu lama di Iqra 4 berbanding Iqra 5 dan 6. Walaupun Iqra 5 dan 6 tu lebih banyak topik, lebih banyak skill, kemahiran yang kita nak kuasai, tapi kebanyakan pelajar saya yang mula daripada Iqra 1, dia akan stuck biasanya, jam sikit, ambil masa sikit lama kat Iqra 4. Iqra 5 dia dah boleh high speed balik dah, boleh pergi ke gear yang lebih tinggi dah, dia boleh masuk gear 5 dah. Dekat Iqra 3 tu biasa duduk main gear 2, gear 1 je. Sebab nak praktis, nak membetulkan balik kesalahan bacaan yang kita dah biasa buat apabila membunyikan huruf-huruf yang berbaris mati, huruf-huruf sakinah. Okey? So saya mohon bila kita masuk Iqra 4 nanti, mungkin lusa ataupun malam lagi satu, insya-Allah kita akan masuk ke Iqra 4. So saya mohon sangat kalau boleh jangan miss, sebab akan banyak sangat benda menarik yang akan kita pelajari.
Mungkin akan kita sama-sama perhatikan huruf-huruf yang selama ni bacaan kita banyak salah apabila kita membunyikan huruf-huruf yang berbaris mati. Okey. So saya pohon kalau boleh jangan miss. Kalau miss pun boleh tolong tengok rakaman balik dalam YouTube, ada YouTube saya Hasli Ismail, ataupun dalam rakaman kita di FB. Yang pertama. Yang keduanya, saya mohon kalau boleh jemput seramai boleh isteri, kalau ada ramai isteri lah, jemput seramai boleh isteri, anak, saudara mara, jiran tetangga, sahabat andai, taulan, semua jemput. Sebab apa? Sebab berdasarkan pengalaman saya, macam yang saya sebutkan tadi, ramai sangat, terlalu ramai orang kita yang melakukan kesalahan bacaan apabila membunyikan huruf-huruf berbaris mati. Okey. Huruf yang tak qalqalah dibunyi qalqalah. Kadang-kadang huruf za mati pun dibunyi qalqalah. Huruf dha pun banyak orang membaca dengan qalqalah. Lagi huruf apa? Huruf ghin pun kadang ada orang membaca dengan qalqalah padahal dia bukan huruf qalqalah kan. Nanti semua tu akan kita sama-sama pelajari, akan kita sama-sama bincangkan, akan kita sama-sama kongsikan di ikut 4 nanti insya-Allah. Okey. So sekadar itu saja. Terlajak masa banyak Okey. Saya mohon maaf. Kita jumpa malam esok insya-Allah. Yang waktu yang sama 10 malam. Sekadar itu. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.